Bersatu huru-hara kifarah dari rakyat. Parti Bersatu kemarin meluluskan pindaan untuk melucutkan serta-merta keahlian wakil rakyatnya yang menyatakan sokongan kepada mana-mana pihak bertentangan dengan arahan atau pendirian parti pembangkang itu. Bersatu meluluskan perkara 10 perlembagaan parti itu selepas mendapat sokongan 1,956 perwakilan parti tersebut yang hadir pada Perhimpunan Agung Khas di Pusat Convention Idea IDCC Selayang. Pindaan perlembagaan itu dibuat susulan tindakan 6 ahli Parlimen Bersatu yang sebelum ini menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai respon, Ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal meminta supaya Wakil Rakyat Bersatu yang bahu menyokong Kerajaan Madani supaya tidak ragu-ragu atau rasa takut untuk berbuat demikian. Saya menyeru mana-mana Ahli Parlimen untuk tidak takut dengan pindaan berkenaan. Kalau ada niat nak sokong PM, teruskan. Kerana semua peraturan ini boleh dicabar di mahkamah dan belum tentu pindaan ini akan diluluskan oleh pendaftaran pertubuhan ROS atau mahkamah, katanya di petik BH Online. Mengulas lanjut, Syed Abu Hussein berkata 6 wakil rakyat terbabit bertegas untuk tidak mengosongkan mana-mana kerusi sehingga mahkamah memutuskan untuk berbuat demikian. Tegasnya, tindakan Bersatu meluluskan pindaan untuk melucutkan serta-merta keahlian wakil rakyatnya yang menyatakan sokongan kepada mana-mana pihak bertentangan dengan arahan atau pendirian parti adalah satu perkara yang sia-sia. Dalam masa sama, beliau mempersoalkan sebab parti mahu membuat undang-undang itu, sedangkan ahli parlimen yang menyokong kepada Perdana Menteri dibuat demi masa depan kawasan dan pengundi mereka. Kalau ahli parlimen tidak berpuas hati dengan parti, maka mereka boleh menyokong mana-mana kerajaan demi masa depan dan kawasan masing-masing. Kalau Perikatan Nasional PN dan Bersatu tidak mahu berunding dengan kerajaan untuk dapatkan kemudahan bantu rakyat serta memberi sokongan untuk menstabilkan politik, bagi saya ia satu kerja yang sia-sia untuk bendung seseorang ahli parlimen sebagai seorang pemimpin. Di pihak saya dan rakan-rakan, perkara ini sudah pun berlaku, tetapi kami tetap akan memberi sokongan kepada Perdana Menteri PM dan yakin bahawa Perdana Menteri ada dasar jelas dan usaha nak bantu rakyat, khususnya mengenai kos sara hidup supaya rakyat mendapat barang keperluan dengan harga yang murah. Bagi kami akan tetap bertegas dan tidak akan kosongkan mana-mana kerusi sehingga mahkamah memutuskan, katanya dalam satu kenyataan. Nampaknya Bersatu akan berputih mata selepas ini. Bukan setakat masih terdapat ahli parlimen yang akan beralih arah dalam masa terdekat, malah kini didesak menyatakan pendirian berhubung rasa amat duka cita yang dizahirkan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah terhadap kenyataan yang dibuat Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menerusi tulisan beliau pada 20 Februari lalu. Timbalan Pengerusi Majlis Pimpinan Keadilan MPN Selangor Burhan Aman Shah berkata, tindakan membisu pimpinan PN Selangor yang diketuai Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menunjukkan seolah-olah mereka sanggup membelakangi titah Sultan Sharafuddin semata-mata untuk menjaga hati pemimpin dan penyokong PAS demi terus bernyawa. Jelas tiada jalan mudah dan singkat untuk Bersatu memaksa 6 ahli parlimennya yang berpaling tadah dan menyokong Perdana Menteri supaya mengosongkan kerusi yang dimenangi mereka pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 lalu. Peguam Kanan Tuan Hanif Khatri Abdullah menjelaskan proses mahkamah dan prosedur undang-undang yang membabitkan tuntutan Bersatu yang bermula dari Mahkamah Tinggi sehingga dimuktamad oleh Mahkamah Persekutuan mungkin mengambil masa antara 1 tahun hingga 3 tahun bergantung kepada keadaan dan budi bicara hakim. Selain itu, beliau berkata Bersatu juga perlu ingat sebelum ini mereka gagal dalam permohonan untuk memerlukan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi bagi mencabar keputusan yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul yang enggan mengosongkan 4 kerusi Parlimen di Sabah. Hal seperti ini kita tidak boleh memberikan anggaran tepat kerana kita tidak tahu bila Bersatu atau 6 ahli parlimen berkenaan akan memfailkan semakan kehakiman di mahkamah. Kita juga tidak tahu sama ada mereka akan memfailkan semakan kehakiman secara betul dan lengkap atau tidak lengkap. Jika permohonan tidak lengkap, proses memfailkan semakan akan mengambil masa lebih lama, katanya kepada Sinar Premium. Kesimpulannya mudah. Sebagai manusia, apa sahaja pengkhianatan yang kita buat di atas muka bumi ini akan dibalas dengan saksama. Lupakah Tan Sri Mahyadin dan kuncu-kuncunya tentang apa yang pernah dilakukan pada Februari 2020? Kini kifarah itu telah tiba untuk pengkhianatan dan kezaliman yang pernah anda lakukan kepada rakan-rakan dan rakyat jelata. Seluruh negara derita berada dalam kegelapan kerana ketamakan kuasa dan pemerkosaan demokrasi yang kalian lakukan sehingga negara menjadi bahan ketawa dunia.
33 bulan negara huru-hara hasil kebejatan ciptaan Mahyadin dan para penjilatnya. Mersatu dan Mahyadin sepatutnya sedar semua ini adalah kifarah atas doa rakyat yang Allah telah makbulkan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati